Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua adik-adik cikgu yang sedang menonton video Cikgu Nur TV. Okey, hari ini cikgu akan mengajar bab 1 perniagaan tingkatan 4. Tajuknya adalah tujuan dan jenis milikan perniagaan. Okey, untuk bab ini cikgu bahagikan kepada dua bahagian. So video ni bahagian yang pertama, next video yang akan cikgu upload untuk bahagian yang kedua. Okey, jom kita mula. Baik, yang pertama kita perlu tahu adalah konsep asas dalam perniagaan. Okey, jom kita perhatikan peta bulatan ini. Konsep asas perniagaan ada 6 komponen. Okey, yang pertama adalah memuaskan kehendak dan keperluan pengguna. Okey, apakah maksud kehendak dan apakah maksud pengguna? Okey, apakah maksud kehendak dan apakah maksud keperluan? Okey, keperluan ni adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Kitalah manusia tu untuk meneruskan kehidupan. Maksudnya kalau apa yang diperlukan tu kita tak dapat, mungkin kita akan sakit atau kita akan meninggal dunia. Untuk kelangsungan hidup lah. Okey, kehendak pula adalah keinginan manusia untuk hidup dengan lebih selesa. Tak dapat tak apa, tapi mungkin kurang selesa. Contohnya rumah. Okey, rumah kecil kita boleh tinggal, betul, tak sakit, tak apa kan. Tapi kehendak ni mungkin nak rumah yang lebih besar, ada aircon dan sebagainya. Okey, itu adalah kehendak, keinginan kita. Okey, seterusnya adalah pertukaran nilai. Apakah pertukaran nilai? Okey, pertukaran nilai adalah aktiviti urus niaga yang melibatkan tindakan pembeli memberikan sesuatu yang bernilai seperti wang kepada penjual sebagai balasan kepada produk yang diperoleh. Okey, so pertukaran nilai ni macam kita beli barang lah. Bila kita beli barang, kita bayar. Jadi duit tu ditukarkan dengan barang. So pertukaran nilai. Okey, seterusnya keuntungan perniagaan. Semua perniagaan nak untung kan? Okey, keuntungan perniagaan ni apa? Ianya merupakan lebihan hasil jualan setelah ditolak semua kos yang terlibat. Okey, kos berubah ke, kos tetap ke, semualah, semua kos ditolak dengan hasil jualan tadi. Yang baki tu, itu adalah keuntungan perniagaan. Okey, seterusnya kontrak perniagaan. Okey, kontrak ialah perjanjian yang dimeterai oleh dua atau lebih individu. Okey, jadi kontrak ni menandakan ada ikatan yang sah lah. Okey, dalam perjanjian yang dipersetujui ada black and white, bukan sekadar cakap-cakap mulut sahaja. So kontrak ni pun dikuatkuasakan melalui Akta Kontrak 1950. Apa contoh kontrak perniagaan yang kita tahu yang ada kontrak jual beli barang atau kontrak sewa beli. Okey, ada macam-macam kontrak sebenarnya. Okey, seterusnya barang dan perkhidmatan. Okey, barang ni adalah sesuatu yang mempunyai bentuk fizikal, yang kita boleh sentuh, kita boleh tengok. Okey, itu adalah barang. Perkhidmatan pula adalah aktiviti yang memberi faedah kepada pengguna dan peniaga. Dia tak ada bentuk yang khusus, bentuk fizikal yang khusus, tapi pengguna dapat mendapat manfaat daripada perkhidmatan tersebut. Contohnya macam mana ni? Okey, apa contohnya? Kalau barang, perabot ke, makanan, pakaian, itu adalah barang. Kalau perkhidmatan, mungkin pengangkutan. Kita naik pengangkutan awam, adakah kita dapat bas tu? Tak, tapi kita dapat manfaatnya. Kita dapat pergi dari satu tempat ke satu tempat. Insurans, pelancongan, itu adalah perkhidmatan. Okey, seterusnya penjual dan pembeli. Okey, penjual ni individu yang menawarkan barang atau perkhidmatan. Pembeli pula yang memerlukan atau mengkehendaki barang atau perkhidmatan. Itu penjual dan pembeli. Okey, jadi inilah 6 komponen konsep asas dalam perniagaan. Okey, ingatlah ya yang ni. Okey, seterusnya tujuan perniagaan. Okey, tujuan perniagaan tak lain dan tak bukan adalah untuk menawarkan barang dan perkhidmatan. Okey,
Jadi perniagaan ni terbahagi kepada dua ya. Bermotifkan untung dan satu lagi bukan bermotifkan untung. So kita tengok satu persatu ni ya. Okey. Kita tengok yang ini dulu. Organisasi bermotifkan untung. Okey, organisasi ini terlibat secara langsung dalam aktiviti pengeluaran dan penjualan barang serta perkhidmatan dengan objektif utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Nama pun bermotifkan untung, betul? So mestilah tujuan utama dia untuk dapatkan keuntungan. Okey. Keuntungan ni digunakan untuk apa? Untuk ukur tahap prestasi syarikat, nak tentukan hala tuju dan juga untuk mengembangkan serta memastikan kelangsungan perniagaan lah. Kalau tak ada untung, macam mana nak kembangkan perniagaan? Macam mana nak teruskan perniagaan? Susah Okey. Organisasi bermotifkan bukan untung. Bukan bermotifkan untung. OBBU. OBBU. So, organisasi bukan bermotifkan untung ni adalah organisasi yang memenuhi keperluan awam dalam pelbagai bidang. Termasuk pendidikan, keagamaan, sosial dan juga budaya. Okey. So, OBBU ni dia menyediakan barang dan perkhidmatan untuk membantu. Okey, membantu siapa? Orang yang kurang kemampuan, miskin tega, OKU, bukan manusia sahaja, haiwan yang terbiar pun OBBU ni ambil tanggungjawab lah untuk menyediakan perkhidmatan mereka. Okey. Matlamatnya hanyalah untuk memastikan pelibatan sektor awam dalam kegiatan kemasyarakatan serta menyediakan ruang dan peluang kepada semua golongan untuk melibatkan diri dalam aktiviti yang boleh membangunkan atau membantu masyarakat yang kurang berkemampuan. Okey. So, OBBU ni dia menggunakan 3 kaedah dalam operasinya. Okey, yang pertama adalah secara percuma. Okey, secara percuma ni selalunya disediakan oleh kerajaan atau pertubuhan bukan kerajaan, NGO lah. Kalau zaman PKP sekarang ni, kita selalu tengok NGO buat apa? Bagi bantuan bekal makanan lah, tempat tinggal dan sebagainya. Itu adalah OBBU lah, organisasi bukan bermotifkan untung. Itu dia bagi secara percuma, mereka tak perlu bayar. Okey. Yang kedua, kaedah yang kedua adalah jualan pada harga kos. Kalau jualan pada harga kos ni maksudnya tiada sebarang keuntungan diperoleh oleh penjual. Okey, contohnya dia beli satu barang tu RM10, dia jual pun dengan harga RM10 juga. Jadi dia tak ada untung kan? Okey. Yang ketiga adalah jualan pada harga di bawah kos. Yang ini harga ni dikenakan lebih rendah daripada kos sebenar. Okey, contohnya kalau dia beli RM15, dia jual dengan harga RM10. Rendah daripada harga kos. Selalunya perkhidmatan yang macam ni kebiasaannya mendapat subsidi dari pihak kerajaan. Sebab subsidi ni dibagi untuk bantu rakyat yang kurang berkemampuan. So itu dah 3 perkara yang kena tahu dalam organisasi bukan bermotifkan untung. Okey, jadi ada 2 jenis. Dua jenis apa tu? Okey, 2 jenis perniagaan ya. Okey, organisasi bermotifkan untung OBU dan juga organisasi bukan bermotifkan untung OBBU. Okey, so cikgu harap faham ya yang tu. Okey, so seterusnya kita tengok bentuk milikan perniagaan. Okey, yang utama ni ada 4 milikan tunggal, ada perkongsian, ada koperasi, ada syarikat berhad. Ada juga franchise dengan usaha sama. So ada 6 bentuk milikan perniagaan yang kita akan belajar dalam bab 1 ni. So untuk bahagian 1 untuk video ini, cikgu akan terangkan 4 dulu bentuk milikan perniagaan. Dan yang 2 ni cikgu akan terangkan dalam video yang kedua. Okey, so kita tengok ni milikan tunggal. Sebenarnya kalau macam dalam soalan exam, terutamanya soalan objektif, kadang-kadang diletakkan gambar kedai, gambar syarikat ke kan,
dan disuruh kita tentukan jenis milikan perniagaan tersebut. Okey, sebenarnya daripada nama syarikat tu pun kita dah boleh tentukan yang dia jenis perniagaan yang macam mana. Contohnya yang ini Restoran Muhammad Rafi. Seorang je kan? Muhammad Rafi seorang je kan? Okey, jadi adakah dia perkongsian? Tak, dia kongsi dengan siapa? Kecuali kalau itu Restoran Muhammad dan Rafi, yes, itu perkongsian. Tapi yang ini seorang saja, jadi dianya adalah milikan tunggal. Okey, kalau yang macam ni Dain, Siti Juna dan partner. Kalau macam ni ya perkongsian, ada ramai kan? Okey, perkongsian. Yang ni nama pun dah Co-op Mart. Co-op Mart. So memang koperasi lah. Kalau ada co-op ni, koperasi. Yang ini Wisma DRB Highcom ni syarikat yang besar. Dia bukan Sendian Berhad. Jadi dia adalah syarikat berhad. Okey. So kita tengok satu persatu bentuk milikan perniagaan yang keempat-empat ni. Jom kita tengok. Okey, milikan tunggal. Okey, sejenis aktiviti perniagaan yang dimiliki dan dikawal sepenuhnya oleh seorang individu sahaja. Iya, betul. Okey, macam cikgu kata tadi, seorang sahaja untuk milikan tunggal. Okey. Ini adalah cara taklil, okey, pendaftaran perniagaan milikan tunggal. Yang ni pun kadang-kadang dalam soalan pun tanya. Jadi kena ingatlah Okey, yang pertama mengisi borang carian nama, nak tentukan nama yang kita cadangkan tu sesuai ataupun tidak, okey. Kemudian mengisi borang A. Lepas dah isi, hantarlah kepada pendaftar perniagaan SSM. Seterusnya membuat pembayaran. Kalau nama tu macam tadi kedai runcit Muhammad Amin contoh kan, nama dia sendiri kena bayar RM30. Kalau nama thread kena bayar RM60. Okey. Seterusnya mendapatkan borang D, iaitu sijil perakuan pendaftaran perniagaan. So yang ni adalah yang kita gantung ni lah. Okey, SSM yang kita dapat. Okey. Alright. Jadi untuk keempat-empat bentuk milikan perniagaan ni kita akan tengok ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan bagi setiap syarikat ni. Okey. So ini adalah kelebihan dan kekurangan syarikat milikan tunggal. Okey. Kelebihannya adalah mudah ditubuhkan, very easy. Okey, kalau adik-adik nanti dah habis belajar nak tubuhkan syarikat milikan tunggal ni, sebenarnya kita pergi ke SSM, kita kata kita nak tubuhkan syarikat milikan tunggal. Okey, mungkin dalam beberapa jam pun dah siap dah daftar dah kita punya syarikat. Okey, mudah ditubuhkan. Tidak banyak syarat dan hanya memerlukan modal kecil. Okey. Modal kecil, modal milikan tunggal ni selalunya dari mana dapat? Daripada simpanan kita sendiri. Okey, simpanan kita sendiri. Ataupun pinjam dengan saudara mara, dengan rakan-rakan, sebab kecil sahaja. Okey, mudah diuruskan kerana saiznya kecil. Bebas menguruskan perniagaan. Inilah seorang sahaja kan, pemilik. Jadi dia bebas menguruskan perniagaan ni macam mana. Dia nak buka kedai pukul 8, tutup pukul 10 ke, atau buka kedai petang, tutup tengah malam ke, it's up to him or her. Okey. Keputusan dibuat oleh pemilik, tiada hierarki, tak ada hierarki yang perlu dia nak ikut pergi ke pengurusan bawahan, ke pengurusan pertengahan, kemudian pengurusan atasan, tak ada dia sendiri yang ada masalah, dia terus buat keputusan. Okey, beban cukai yang rendah. Ya, betul, beban cukai yang rendah, pemilik hanya perlu membayar cukai individu. Okey, dia tak ada cukai perniagaan Okey. Apakah kekurangannya? Kekurangannya diuruskan secara berseorangan. Jadi kalau dia sakit ke apa, tak ada orang uruskan lah. Itu kekurangan dia Okay, sukar untuk berkembang kerana modal kecil. Nak berkembang memang kena ada modal. Kalau tak ada modal, memang tak boleh berkembang. Okey. Beban kerja semua ditanggung oleh pemilik. Kalau perasan cikgu tak nak pergi jauh. Kita tengok kedai runcit je lah. Okey. Kadang-kadang pemilik kedai runcit tu dialah yang jaga cashier, dialah yang mesin kelapa, dialah yang susun barang. Kalau ada pekerja pun mungkin seorang sahaja. Jadi dia yang buat semua. Okey. Perniagaan tidak berterusan. Kalau dia meninggal ke apa ke, perniagaan tu mungkin akan ditutup lah. Okey.
Ni baru je cikgu cakap Okey, risiko perniagaan ditutup jika pemilik meninggal dunia. Sukar berkongsi kepakaran. Pemilik menanggung liability. Ini salah Okey, dalam buku teks sebenarnya yang ni pemilik menanggung liability terhad. Bukan liability tidak terhad Pemilik maaf betul-betul. Pemilik menanggung liability tidak terhad. Apa maksud liability tidak terhad ni? Okey, maksudnya adalah ini kekurangan, betul lah maaf cikgu tersilap. Okey, pemilik menanggung liability tidak terhad maksudnya jika berlaku sesuatu muflis ke, okey, bukan sahaja perniagaan sahaja yang akan efek, tapi aset peribadi juga akan terkesan apabila berlakunya muflis dan sebagainya. Okey, cikgu minta maaf. Betul liability tidak terhad. Okey, seterusnya syarikat yang kedua, perkongsian. Okey, jenis perniagaan yang kedua Okey, kerjasama antara dua atau lebih individu bagi menjalankan perniagaan. Okey, so dalam perkongsian ni mereka bersetuju untuk bergabung tenaga okey, bagi menjalankan perniagaan berasaskan syarat yang dipersetujui bersama dalam perjanjian perkongsian. So apa yang ada dalam perjanjian perkongsian ini ada 6 perkara utama. Okey, yang pertama adalah nama firma. Nama syarikat itulah Okey, kemudian nama semua rakan kongsi, peruntukan berkaitan dengan hak dan tanggungjawab rakan kongsi, jenis dan tempat perniagaan, nisbah pembahagian keuntungan atau kerugian, serta cara menjalankan perniagaan dan menamatkan perkongsian. Okey, ini adalah kandungan yang terdapat dalam perjanjian perkongsian. Okey, ciri-ciri perkongsian kelas. Okey, yang pertama ini perniagaan dijalankan secara perkongsian tertakluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, Pindaan 1978. Okey. Yang kedua, bilangan rakan kongsi umumnya adalah 2 hingga 20 orang. Tapi yang untuk profession seperti peguam atau accountant ni jumlah rakan kongsinya tidak melebihi 50 orang. Okey. Baik, jenis-jenis dan liability rakan kongsi. Ada 5 jenis rakan kongsi yang kita perlu tahu. Okey, ini pun soalan popular juga, terutama sekali dalam soalan objektif. Okey. Rakan kongsi berhad. Okey. Liability rakan kongsi ni terhad kepada jumlah modal yang dilaburkan sahaja. Kalau dilaburkan 10,000, 10,000 tu saja yang akan efek sekiranya syarikat itu rugi. Okey. Tapi tiada kuasa pengurusan serta dibenarkan walaupun dia tiada kuasa pengurusan dalam syarikat, tapi dia dibenarkan untuk periksa rekod dan akaun perniagaan. Okey. Yang kedua, rakan kongsi lelap. Okey. Dia tak aktif dalam pengurusan, okey. Dia bagi modal sahaja dan dia menanggung liability tidak terhad. Okey, liability tidak terhad. Maksudnya kalau rakan kongsi lelap ni walaupun dia menyumbang modal sahaja, bila berlaku apa-apa kepada syarikat tu, dia punya harta peribadi pun akan efek, bukan syarikat tu sahaja. Okey. Rakan kongsi biasa menanggung liability tidak terhad dan berhak menguruskan perniagaan. Okey. Rakan kongsi aktif pula sama juga, liability tidak terhad, tapi dia aktif dalam pengurusan dan dibayar gaji secara bulanan, dapat gaji. Okey, rakan kongsi nominal, nama digunakan sebagai rakan kongsi tanpa mengeluarkan modal dan perlu menanggung liability tidak terhad. Okey, ni dia bagi nama saja, tapi ada risikonya lah juga Okey, dia bagi nama kalau berlaku apa-apa kepada syarikat di atas dokumen nama dia kan. Jadi akan efek lah, dia kena tahulah dia punya risiko dekat situ. Okey, so kalau kita tengok antara kelima-lima rakan kongsi ni, hanya rakan kongsi berhad sahaja liability-nya terhad. Yang lain semuanya liability tidak terhad. So kita ingat je lah, rakan kongsi berhad je yang terhad. Yang lain-lain tu tak payah hafal, tahu yang lain-lain tu confirm liability tidak terhad. Okey, cara nak ingat kongsi lelap, rakan kongsi lelap nak tidur kan, tak aktif lah. Bila kita tidur kan tak aktif.
Yang biasa ni, biasalah kalau aktif ni, dia buat kerja, okey, dia buat kerja, dapat gaji lagi. Nominal namaan NN. Ingat macam itulah. Okey, seterusnya bilangan rakan kongsi. So ada 3 jenis perkongsian. Perkongsian biasa 2 hingga 20 orang, perkongsian berhad, ini macam firma-firma tu 2 hingga 50 orang, perkongsian liability terhad 2 sehingga infinity, tiada had bilangan maksimum rakan kongsi. Okey, apakah kelebihan dan kekurangan perkongsian? Okey, yang pertama, kelebihannya modal lebih besar. Of course, lebih besar daripada milikan tunggal. Kerana apa? Dapat kumpul banyak lagi daripada semua rakan kongsi modal, mudah juga ditubuhkan, tak ada banyak peraturan sangat. Okey, berkongsi kepakaran. Maksudnya bila ada ramai rakan kongsi, setiap orang tu mempunyai pengalaman, kemahiran, kepakaran masing-masing, dan akan digabungkan semua kemahiran dan pengalaman yang ada tu untuk menjalankan perniagaan yang lebih baik. Okey, kekurangannya modal terhad. Walaupun dia lebih besar modal daripada syarikat milikan tunggal, tapi lebih kecil, lebih terhad daripada syarikat berhad yang lain. Okey, perniagaan tidak berterusan. Jadinya kalau rakan kongsi meninggal dunia, muflis atau wujud perselisihan faham, akan efek kepada perniagaan ini. Inilah pentingnya kontrak perniagaan ni, kontrak perniagaan perkongsian ni. Bila berlaku perkara-perkara ini, dia akan rujuk balik kontrak tersebut sebelum apa-apa keputusan dibuat. Okey, liability tidak terhad. Aset peribadi boleh digunakan untuk menjelaskan hutang perniagaan. Okey, so ada 3 jenis. Ini pun tadi dah terang, perkongsian biasa, berhad, liability terhad. Okey, ini adalah ciri-ciri perkongsian liability terhad. Okey, yang pertama adalah entiti berasingan. Pemilik dan perniagaan merupakan dua pihak yang berbeza. Contohnya macam perniagaan didakwa atas apa-apa kesalahan, okey, syarikat. Bila syarikat didakwa, rakan kongsi di dalam ni dia tak efek, sebab dia entiti yang berasingan. Dia hanya saman syarikat sajalah. Yang rakan kongsi tu tak ada kaitan. Itu nama dia entiti berasingan. Okey, yang kedua liability terhad. Okey, liability terhad. So rakan kongsi dalam liability terhad ni dia liability-nya tertakluk kepada modal sahaja. Okey, hayat berterusan. Okey, hayat berterusan ni maksudnya kalau salah seorang rakan kongsi ni meninggal ke, tak siuman atau muflis, perniagaan tetap beroperasi seperti biasa, tak efek. Okey, ni kelebihan dia. Okey, kelebihan dia ini tadilah entiti berasingan, flexibility perniagaan. Okey, rakan kongsi boleh meletakkan syarat-syarat tambahan menurut perjanjian perkongsian. Ini liability terhad. Pencimatan kos, okey, tidak tertakluk kepada sistem audit. Okey, selain itu tiada had bilangan maksimum rakan kongsi dan keperluan modal minimum. Okey, so apakah tanggungjawab rakan kongsi ni? Takkan jadi saja kan rakan kongsi ni? Ada tanggungjawab dia. Okey, yang pertama, menjaga kepentingan rakan kongsi lain. Sama-sama menjaga. Okey, kemudian melindungi rahsia perniagaan termasuk keuangan, maklumat perniagaan dan akaun perniagaan. Jangan diheboh-hebohkan rahsia perniagaan. Yalah, kalau lebih daripada seorang yang tahu rahsia perniagaan, ada kemungkinan rahsia perniagaan ni akan terbocor. Jadi ni adalah tanggungjawab rakan kongsi lah untuk melindungi rahsia perniagaan. Okey, mencari peluang dan sumber tambahan untuk memajukan perniagaan. Okey, sama-sama Okay, memberikan idea dan pendapat bagi menyelesaikan setiap masalah yang timbul. Okey, so selesai perkongsian. Okey, seterusnya masih okey? Okey, seterusnya kita masuk kepada syarikat berhad. Okey, so syarikat berhad ni adalah syarikat yang didaftarkan secara sah lah dengan SSM di bawah Akta Syarikat 1965 yang ditubuhkan oleh sekumpulan individu untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Okey, dalam syarikat berhad ni ada ahli lembaga pengarah dan pemegang saham.
ahli lembaga pengarah ni, yang paling kanan tu akan dilantik sebagai pengarah urusan syarikat. Okey, yang lain-lain tu akan jadi pengarah eksekutif. Okey, yang sama-sama akan menetapkan polisi dan membuat keputusan berkaitan dengan perniagaan. Okey, pemegang saham ni siapa? Pihak yang memegang kepentingan pihak yang memegang kepentingan dalam bentuk milikan saham. Okey. So ini adalah antara hak pemegang saham mengundi dalam mesyuarat agung tahunan, mendengar dan memberikan pendapat tentang laporan tahunan aktiviti dan laporan syarikat, laporan keuangan Okey, mempersoalkan polisi syarikat jika perlu, mengundi atau meluluskan setiap cadangan yang dibawa oleh ahli lembaga pengarah, mengundi untuk melantik ahli lembaga pengarah. So ini adalah 5 hak pemegang saham yang kita kena tahu Okey, so syarikat berhad ni terdiri daripada 2 organisasi. Yang pertama adalah syarikat sendirian berhad dan yang kedua adalah syarikat awam berhad. Okey, sendirian berhad ni kalau tengok dekat signage syarikat ada tulis SDN BHD ni ni stand for sendirian berhad. So kita tahulah Okey, syarikat sendirian berhad dia lebih kecil berbanding syarikat awam berhad. Okey, pemegang saham pula terdiri daripada ahli keluarga dan rakan-rakan yang rapat sahaja dan memiliki sekurang-kurangnya 2 orang pemegang saham dalam syarikat. Okey, so ini ciri-ciri dia. Cikgu bacakan ciri-ciri syarikat sendirian berhad. Tertakluk kepada Akta Syarikat 1965, bilangan ahli antara 2 hingga 50 orang. Okey, saham tidak boleh diurus niagakan di Bursa Malaysia. Okey, pindah milik saham hanya boleh dilakukan dengan kebenaran ahli lembaga pengarah. Okey, lebih mudah mendapatkan modal yang besar untuk membiayai operasi syarikat. Modal tambahan diperoleh dengan menerbitkan share. Pemegang saham menanggung liability terhad. Sekiranya perniagaan muflis, pemegang saham hanya kehilangan modal share sahaja yang dilaburkan. Semua harta peribadi mereka tidak akan digunakan untuk menyelesaikan hutang piutang. Jadi liability terhad pemegang saham terbesar berhak untuk mengawal setiap operasi syarikat. Okey. So kelebihan dan kekurangan syarikat sendirian berhad. Okey, kelebihannya adalah modal lebih besar, of course, lebih besar Okey, dan modal dia dikumpulkan melalui terbitan share. Okey, liability terhad syarikat muflis setakat modal sahaja, harta peribadi tidak akan disentuh. Okey, hal ehwal syarikat dirahsiakan. Kenapa dirahsiakan? Sebab kita tak perlu bentang laporan keuangan untuk syarikat sendirian berhad Okey, kekurangan penawaran share terhad ditawarkan kepada maksimum 50 orang sahaja. Okey, beban cukai yang tinggi. Okey, ada cukai syarikat share tidak boleh dipindah milik secara bebas, perlu mendapat kelulusan daripada lembaga pengarah. Okey, syarikat awam berhad pula ciri-cirinya adalah antara 2 orang, ahlinya 2 orang hingga infinity. Okey, tiada had maksimum. Sahamnya diurus niaga di Bursa Malaysia. Okey, pemegang saham menanggung risiko. Okey, dia menanggung risiko kehilangan kontrol dalam syarikat dia bila terdapat pembelian saham dalam kuantiti besar yang menjadikan saham majoriti syarikat. Okey, jadi kalau mula-mula dia 51% dia punya saham, tiba-tiba berlaku pembelian saham dan kuantiti besar sehingga menyebabkan saham dia hanya pegang 49 saja. Jadi orang yang beli saham yang 51% tu akan mengambil alih pengurusan syarikat daripada pemegang saham yang asal. Risiko kat situlah Okey, apakah kelebihan dan kekurangannya? Okey, kelebihan modal lebih besar kerana bilangan pemegang share-nya tidak terhad. Okey, jadi sangat banyak boleh dapat modal. Okey, menikmati ekonomi bidangan. Okey, ekonomi bidangan ni cikgu dah terang dulu Okey, dapat beli barang dengan harga yang murah bila beli pukal liability terhad. Okey, setakat modal yang dilaburkan sahaja, harta peribadi tak usik. Okey, kewujudan kekal. Syarikat ni adalah entiti yang berasingan daripada pemilik. Okey, entiti yang berasingan daripada pemilik. Yang ni entiti berasingan ni cikgu dah terangkan tadi Okey, maksudnya rakan kongsi dengan syarikat tu asing Kalau syarikat kena tindakan, tak bermakna rakan kongsi perlu kena. Tak. Okey, syarikat sahaja. Okey, kekurangannya adalah proses penubuhannya rumit.
Okey, ada banyak borang dan peraturan yang perlu dipatuhi. Okey, beban cukai yang tinggi, pemilik dan pengurusan yang terpisah. Okey, syarikat diuruskan oleh ahli lembaga pengarah. Ahli lembaga pengarah ni berkuasa dalam syarikat. So risikonya berlaku penyelewengan. Okey, tiada kerahsiaan. Okey, maksudnya laporan keuangan tahunan perlu diumumkan kepada orang awam. Kalau Sdn Berhad tadi tak perlu, tapi syarikat awam berhad perlu umumkan. Okey, yang terakhir adalah koperasi. Okey, koperasi ni ditubuhkan oleh sekumpulan individu secara sukarela yang mempunyai kepentingan yang sama bagi setiap anggotanya. Matlamatnya untuk melindungi kepentingan anggota dan konsep milik bersama oleh semua anggota. Okey, ciri-ciri koperasi. Yang pertama, melaksanakan kegiatan berkaitan dengan ekonomi untuk memenuhi keperluan anggota-anggotanya. Okey, sekaligus kalau yang ciri-ciri ini dapat mengurangkan beban kos sara hidup dan meningkatkan ekonomi anggota-anggotanya. Okey, liability anggota adalah terhad kepada sumbangan modal atau yuran sahaja. Okey, so jadi apa-apa kepada koperasi, rugi dia pada modal je lah. Okey, setiap anggota mempunyai hak dalam keputusan. Apa maksud dia? Okey, maksudnya dia boleh buat usul ke, okey, boleh mengundi, okey, dia ada hak. Okey, modal perniagaan disumbangkan oleh anggota. Ialah yuran keahlian ya. Okay, aktiviti koperasi diuruskan berdasarkan atap peraturan dan undang-undang kecil koperasi. Serta aktiviti tidak berunsur politik. Okey, prinsip-prinsip koperasi ada 7 prinsip. Okey, yang pertama adalah yang tadi ciri-ciri ya kelas. Okey, yang ini prinsip. Okey, keanggotaan sukarela dan terbuka. Okey, tiada paksaan ya. Okey, tiada paksaan. Dia terbuka kepada siapa sahaja tanpa mengira bangsa, agama, warna kulit dan sebagainya. Okey, yang kedua, kawalan secara demokratik oleh anggota. Okey, kawalan secara demokratik ni maksudnya setiap anggota mempunyai hak untuk bersuara dan mengundi dalam menentukan sesuatu perkara. Maksudnya anggota sendiri boleh melibat secara aktif dalam pembuatan polisi dan keputusan. Okey, yang keempat, kebebasan autonomi. Okey, anggota ada hak untuk bersuara, menyatakan pendapat dan sebagainya. Okey, maksudnya tak ada yang sangat berkuasa dalam koperasi ini. Semuanya boleh bersuara. Okey, yang kelima, pendidikan, latihan dan maklumat. Okey, koperasi bertanggungjawab berikan pendidikan, latihan dan sebagainya supaya setiap anggota tahu hak mereka, manfaat yang mereka boleh dapat daripada koperasi tersebut. Okey, bekerjasama antara koperasi. Okey, koperasi boleh bekerjasama dengan koperasi-koperasi lain dari sudut ekonomi, boleh mengembangkan lagi lah. Okey, keuangan koperasi ni, okey, perniagaan koperasi pun boleh ditingkatkan dari semasa ke semasa. Okey, yang terakhir adalah prihatin terhadap komuniti. Okey, ni komuniti setempat lah ya. Okey, maksudnya bukan kepada ahli sahaja, komuniti setempat pun dia ambil maklum. Okey, yang ketiga, dari segi keanggotaan koperasi meliputi 2 aspek, iaitu jumlah dan hak anggota. Jumlahnya adalah untuk wujudkan sebuah koperasi memerlukan sekurang-kurangnya 50 orang, dan setiap 50 orang tu perlu membeli modal share, barulah boleh wujudkan koperasi. Okey, so hak anggota, cikgu baca Okey, mempunyai hak untuk mengundi dalam mesyuarat agung tahunan koperasi tanpa mengira jumlah share yang dimiliki dalam koperasi yang dianggotainya. Okey, yang kedua, terlibat secara langsung dalam proses pembuatan keputusan. Yang keempat, Yang ketiga, mengambil semula modal share apabila keluar dari koperasi. Dan yang keempat, menerima pulangan dalam bentuk dividen setiap tahun. Okey, so ini adalah hak anggota. Okey, apakah kelebihan dan kekurangan koperasi? Okey, kelebihannya adalah liability terhad. Okey, so rugi sekadar modal sahaja.
pentadbiran secara demokrasi. Maksudnya setiap anggota ada hak mengundi ahli lembaga koperasi. Okey. Tiada bebanan cukai. Maksudnya koperasi ni tak dikenakan cukai sebab dia pun menjaga kebajikan ahli dan sebagainya. Dia pun tak ambil untung mana. So, kalau dikenakan cukai, agak kejam lah untuk pihak koperasi. Okey. Dan dapat rebate, insentif yang diberikan kepada pelanggan koperasi. So, apa kekurangan dia? Walaupun dia tak ada cukai, kadar pulangan dia agak rendah. Dividen pun rendah berbanding dengan syarikat pelaburan yang lain. Okey. Pengurus dan pemilik terpisah. Dia jadi tak ada semangat nak membangunkan koperasi tu sebab dia tak ada kebersamaan pengurusan dengan pemilik. Okey. Pemilikan share terhad. Okey, setiap individu tak boleh memiliki share melebihi 20%. Okey. Pindah milik share tidak boleh dipindah milik kepada orang lain. So ini adalah kelebihan dan kekurangan koperasi. Okey. Yes. So itu sahaja untuk hari ini bahagian 1 perniagaan tingkatan 4, tujuan dan jenis milikan perniagaan. Jadi cikgu harap adik-adik semua yang menonton video cikgu ni dapatlah sedikit, orang kata, ilmu, ulang balik apa yang pernah belajar sebelum cuti PKP hari tu. Okey, so stay tune, jumpa cikgu di video yang kedua. Okey, bab 1 bahagian 2. Okey, untuk masa sekarang, bye. Assalamualaikum.